Sekejap kita tunggu yang lain masuk. Okay, so hari tu kita dah habis apa ni, asas nombor. Hari ni kita nak baca penaku dan logik. Betul. Form 4. Next, daripada habis ni kita akan masuk form 5. Kita teacher ke urutan lah. Habis form 4 ni, kita masuk form 5. Buat SPM kan? Kamu SPM form 5 kan kira? Mat, bab 4. Bukan. Itulah, bab 4. Hukum indeks. Kita dah ada ke yang join? Oh, dah ada dah. Okay. Okay, so kita tengok pada contoh yang pertama. Ni sebenarnya cikgu tak nak sentuh sangat lah. Pernyataan ni senang cerita kalau dia bukan soalan. Dia bukan soalan, dia tak ada tanda seru, dia bukan ayat tanya, bukan ayat arahan. Itu semua bukan pernyataan. Pernyataan ni adalah satu statement. Okay, contoh macam ni kan. Tolong hantar buku kerja. Ni bukan lah. Ni arahan. Menara Kuala Lumpur ialah negara paling tinggi di Malaysia. Ni betul. Sebab kita boleh tentukan betul ataupun palsu dia. Okay. Tu baru pernyataan tu maksudnya kita boleh tentu betul ke palsu. Cikgu tak nak sentuh sangat ni. Kita pergi terus benar palsu ni senang je lah. Cikgu nak terus pergi pada bawah ni . Macam ni. Okay. Bila dan ataupun atau. So apa secara ringkas ni macam ni lah. Ini kita nak tentu benar ataupun kita nak tentu palsu sesuatu pernyataan tu. Okay, sesuatu statement tu. Biasanya macam-macam ni semua belajar dalam BM kot. Okay, benar ataupun palsu ni untuk pernyataan yang ada gabungan. Contohnya ada perkataan dan. Satu lagi dia ada atau. Okay, dan atau. Kalau dan ni, dua-dua benar baru dia akan jadi benar. Okay, dia akan ada dua statement. Contohnya statement pertama, Amir ialah lelaki. Dan Amira ialah perempuan. Contohnya macam ni statement ni. Okay, Amir ialah lelaki dan Amira ialah perempuan. Okay, nampak tak dia guna apa kat tengah ni? Dia guna dan. Betul tak Amir lelaki? Betul lah. Amir ni adalah nama lelaki. Betul tak Amira tu perempuan? Betul. Amira tu perempuan. Jadi statement pertama kita betul. Statement kedua kita pun betul. Bila dua-dua statement betul, maka keseluruhan ini akan jadi benar. Itu syarat dia.
Tapi kalau salah satu palsu ataupun kedua-dua palsu, automatik dia akan jadi palsu pernyataan ni. Jadi syarat untuk dan ni, dua-dua benar baru dia akan benar. Okay, so senang cerita, cikgu buat ringkas saja macam ni. Benar dan benar, barulah dia akan jadi benar keseluruhan pernyataan. Jelas Atau pula cukuplah kalau ada salah satu benar. Okey. Salah satu benar ataupun kedua-dua benar, maka automatik dia jadi benar. Ataupun senang cerita, kalau kedua-dua palsu, baru dia akan jadi palsu. Palsu atau palsu, baru dia jadi palsu. Faham tak ni? Ni yang kamu kena hafal, yang kena ingat. Benar dan benar baru jadi benar. Okey, boleh? Okey, kalau atau ni, kalau kedua-dua palsu, baru dia akan jadi palsu. Cukuplah kalau salah satu benar. Contohnya benar atau palsu, dia akan jadi benar. Ataupun benar atau benar, dia akan jadi benar juga. Nampak tak? Maksudnya yang kamu tak payah ingat banyak-banyak ni. Kamu just ingat kalau dua-dua palsu, jadi palsu. Ni kalau dua-dua benar, baru dia akan jadi benar. Okey. Jom kita pergi tengok contoh situ. Nah, ni contoh dia. Senang ni. Tengok ni. Contoh 7 Ni dan tahu ada tahu. Ada tahu. Semualah. Pergi sikit ni. Tentukan nilai kebenaran soalan dia. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk berikut. Soalan ni biasanya wajib masuk SPM Okey, paper 2. 2 dan negatif 5 lebih besar. Ni nampak tak? Pernyataan majmuk ni dan. Bulatkan ni dan. Ini apa? Ni dan. Ini dan. Ini atau. Okey, 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Betul ke 2 lebih besar daripada 4? Salah. Betul ke negatif 5 lebih besar daripada 4? Salah. Bila palsu dan palsu, automatik dia jadi palsu. Ingat kalau dan ni maksudnya dua-dua kena benar, baru dia jadi benar. So ni palsu. Okay, contoh dia soalan bagi sini. 10 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. 10 ni betul. 10 lebih besar daripada 4. Tapi negatif 5 dia kecil daripada 4. Jadi automatik keseluruhan ni akan jadi palsu juga. Sebab apa? Kalau dan ni syarat wajib dia, tengok balik pada atas, syarat wajib dua-dua kena benar baru dia benar. Faham untuk dan ni? Okey. Cuba kita tengok soalan E ni. Soalan E ni dia melibatkan atau. Okey. 2 tambah 3 sama dengan 23. Ini palsu ni. Mana 2 tambah 3, 23. Palsu. Ataupun 2 darab 3 sama 23. Palsu juga. Palsu atau palsu, automatik dia palsu. Okay, automatik jawapan dia keseluruhan dia akan jadi palsu lah. Ini 5 darab 5 darab 5 darab 5. Ni betul. 5 ni kita boleh tulis sebagai 5 kuasa 3. Tapi kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan ni 125, ni pun 125. Betul lah, 125 sama dengan 125. Pernyataan ni betul Cukuplah kalau kamu dapat buktikan satu pernyataan betul, tak payah tengok yang ni pun tak apa. Terus dia akan jadi benar. Tak kisah dia pilih palsu ke benar. Tak kisah Faham tak? Atau ni kalau salah satu kamu dah buktikan palsu, kalau salah satu kamu dapat buktikan dia benar, dia balik dia benar. Ulang balik. Kamu ada tanya something Okay, F ni, Allah. Okay, F ni, yang pertama ni benar. Faham tak kenapa pertama ni benar? Faham kan? 5 darab 5 darab 5, jawapan dia adalah 125 kalau tekan calculator.
5 kosong 3 ni pun 125. Jadi betul lah 125 ni sama dengan 125. Jadi ini dah benar pernyataan ni. Jadi kamu bila sini atau tak payah cek ni. Tak kisah. Kamu boleh tutup mata je ni. Automatik terus jawapan dia benar. Sebab cuba tengok balik syarat apa untuk jadikan dia palsu. Dua-dua palsu baru dia jadi palsu. Dua-dua kena palsu baru dia akan jadi palsu. Kalau tak, semua yang lain tu adalah benar. Apa-apa situasi pun dia akan jadi benar. Melainkan kalau kedua-dua tu palsu. Okay, tengok ni. Okay, atas ni macam situasi atas ni kan. Dua-dua palsu baru dia jadi palsu. Ni cukup dah. Satu ni benar, maka automatik jadi benar. Tak payah check yang ni apa. Okay, so kalau ni hasil tambah sudut pendalaman segitiga. Okay, hasil tambah sudut pendalaman segitiga atau segi 4 ialah 360. Kalau segitiga, okay, segitiga ni hasil tambah sudut dalam dia. Ni segitiga. Ni basic, basic knowledge. Okay, hasil tambah dalam ni adalah 180 darjah. Kalau kamu tambah 3 sudut ni. Segi 4 pula, sudut ni 90, 90, 90, 90. Tambah semua sudut dalam ni, kamu memang akan dapat 360. Jadi statement yang kedua ni betul. Hasil tambah sudut pendalaman bagi segi 4 ialah 360 ni betul pernyataan ni. Ni atau kan? Cukuplah kamu dapat buktikan satu pernyataan ni betul, automatik dia akan jadi benar. Walaupun di sini palsu. Faham tak? Yang depan ni palsu ni. Sebab segitiga 180 bukan 360. Ada soalan yang tanya? Okey, cuba tengok bawah ni atau lagi 4 tolak 7 sama dengan 11. Suruh tukar-tukar kalkulator. Betul ke 11? Betul. Tak payah cek yang ni dah. Dia tak kisah betul ke, salah ke. Dapat buktikan satu ni betul sebab disebabkan ini atau kita terus kata ni benar. Semua keseluruhan ayat ni adalah benar. Cukuplah ada satu benar untuk pernyataan atau dia automatik semua jadi benar. Kalau dua-dua palsu baru jadi palsu. Itu maksud dia. Okay, cuba kita buat satu ayat ni. Senang je sebenarnya. Okay. Oh, dekat dalam kan? Okay. Gabungkan pernyataan ni menggunakan perkataan atau ataupun dan. Senang je. Okay. So, kita dia minta gabung je. Okay, gabung guna perkataan atau. So, nampak tak ini diulang? Faktor perdana bagi 6. Faktor perdana bagi 6. Jangan ulang ni perkataan ni banyak kali. Jadi, apa yang berbeza di sini? 2 dan 3. Ni pun ialah sama tak? Okay, so kamu letak apa? Ambil yang ni. 2 atau 3. Baru salin yang mana dia berulang. Ialah faktor perdana bagi 6. Ni, salin balik semua ni. Ialah faktor perdana bagi 6. Itu soalan. Berikut ni. Okay, senang je kan? Okay, kalau yang ni. Dan ni con mempunyai satu hujung, con mempunyai satu satah. Apa yang berulang? Kita gariskan apa yang ulang. Dia ulang ni con mempunyai, ni pun con mempunyai. Yang beza dia adalah satu bucu, satu satah. Okay. Satu ni pun sama juga dia ulang kan. Okay. So kita salin balik ayat ni. Yang mana dia ulang tu jangan salin 2-3 kali. Salin sekali cukup. Con mempunyai satu bucu. Okay. Dan satu satah. Boleh je satu satah ni. Dia ayat combine tu. Dia dah satu satah. Dia dah siap. Ayat gabungan. Nampak? Senang je kan? Bila gabung.
Okey, seterusnya kita tengok implikasi. Okey, implikasi jika P maka Q. Ya. Laju sikit. Implikasi jika ni. Jika P maka Q ni, maka P yang depan ni nama dia adalah anti-jadian. Q belakang ni nama dia adalah akibat. Okay, kalau soalan tanya, berikan anti-jadian dia apa? Berikan akibat. Apa so kena tahulah. P yang depan ni adalah anti-jadian, belakang ni Q ni nama dia adalah akibat. Okay, contohnya macam ni. Okay, tengok soalan ni. Dia kata tentukan anti-jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q. Okey, depan ni lah nama dia adalah anti-jadian. Belakang ni nama dia adalah akibat. Okey, akibat So kalau kat sini, cikgu gariskan je lah. Ni X ialah faktor bagi 16. So ini nama dia apa? Nama dia adalah anti-jadian. So nanti dalam periksa kamu kena tulis lah anti-jadian dia adalah X ialah faktor bagi 16. Okey, akibat dia apa? Ni akibat dia. X ialah faktor bagi 64. So nanti kena bawa keluar. Faham tak? Boleh ikut tak ni? Okey, so ini adalah anti-jadian. Okey, belakang ni adalah X bersama pada Y ni adalah dia punya akibat. Okey, nampak tak? Jangan ambil perkataan jika maka ni. Okey, so ni anti, inilah akibat. Okey, so siap. Kadang-kadang dia bagi dua ayat, dia suruh kamu combine. So just letak jika je lah. Contohnya macam soalan ni Tengok soalan ni. Jika, ni soalan contoh 8. Okey, dia kata bentuk implikasi jika P maka Q. So just kamu kata jika K boleh dibahagi tepat dengan 5, maka K ialah ganda 5. Just letak jika dengan maka je. Ini sama. Jika set K subset kepada set R, maka yang ni salin balik. Senang sangat yang ni Salin saja balik. Okey. Ada juga lagi satu implikasi, dia adalah jika dan hanya jika. Contohnya macam ni. Lihat satu contoh je. Cikgu punya line lagging ke? Okey kan? Okey. So, dengan bunyi macam on off. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika bagi implikasi yang berikut. So ni senang je. So kita tahu P ni apa? Garis dua apa kira P. Okay. Jika K ialah nombor beranda, maka K mempunyai dua faktor saja. Jika K mempunyai dua faktor saja, maka K ialah nombor beranda. Perasan tak benda ni diulang 2 kali? Bezanya yang ni dia sebut first, yang ni dia sebut last. Tapi benda yang sama. Okay. Yang ni disebut last, yang ni disebut first ke bawah ni. Okay, jadi jawapan dia boleh jadi macam ni. Apa dia? Ulang balik? Yes. Itu kalau dia bagi dua implikasi, nampak tak? Ni dia bagi dua implikasi. Dia suruh daripada sini, kamu jadikan dia jika dan hanya jika. Dia suruh kamu guna ni. Okay, dia suruh kamu guna ini. Ni dia guna jika maka. Atas ni soalan minta guna jika dan hanya jika. So just beza je. Salin balik ni. K ialah nombor perdana. Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika salin balik ni. K mempunyai dua faktor saja. Dua jawapan ni diterima Maksud cikgu sekejap. Sambungan dia. So dah siap. Ataupun nak letak terbalik pun boleh. Nak letak ni kemudian pun boleh. Letak ni kemudian, letak ni first. Macam ni pun boleh diterima. Faham tak? Maka K ialah nombor perdana. Dua jawapan ni diterima. Okay, so inilah jawapan dia. Ada soalan nak tanya?
sama. Kadang-kadang dia bagi macam ni. Ni pun biasa keluar balik juga. Tulis dua implikasi. Berdasarkan implikasi yang di bawah yang diberikan berikut. Tengok soalan ni. Ini. Kita tengok soalan A tu Okay, PQR ialah poligon scatter jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan PR. Okay, dia suruh keluarkan dua implikasi. Biasa soalan akan bagi kat ruang jawapan lah. Implikasi satu. Okay, dia suruh bagi tahu apa implikasi pertama, apa implikasi yang kedua. So, implikasi satu ialah kamu mesti letak jika dan hanya jika jika dan hanya jika pula. Jika maka. Okay, jika benda ni salin balik. Jika dan hanya jika ni jangan salin. Cikgu pangkah ke siap Yang ni jangan salin. Jangan salin ni. Okay, jangan salin tu So apa yang kita nak salin ialah ni sahaja. Ni dan juga belakang ni. Cuba gantikan kataan jika dan maka. Dapatlah. Jika ini okay, maka belakang ni. Maka ni. So dah siap implikasi pertama. Implikasi kedua pula terbalikkan sahaja. Ya. 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 Betul? Ni tukar jadi maka, depan ni tambah kataan jika. Tu je. Tapi dia minta dua kan? So pertama buat jika ni, maka ni. Yang kedua, dia kat mana? Sekejap Macam mana kita nak tahu dia minta maka? Nampak tak dia kata dua implikasi? Okay, bila soalan ni, soalan yang jika dan jika ni memang jawapan dia jika maka. Kamu kena bagi. Sebabnya jika maka ni lah yang menjadikan dia jika dan hanya jika ni. Cuba kita tengok balik tadi yang atas ni. Ni. Cuba tengok soalan atas ni. Asalnya atas ni. Cuba tengok. Allah. Tengok balik contoh 10 tadi. Kita faham contoh 10 dulu. Nampak tak ni? Jika K ialah nombor ni, maka K mempunyai dua faktor. Yang kedua dia terbalikkan kan? Daripada ayat ni lah kita boleh dapat ayat atas ni. Asalnya ni. Cuma bezanya soalan bawah ni dia bagi yang ni. Dan dia suruh kamu pecahkan dia jadi dua. Memang dia akan jadi jika maka. Memang dia akan jadi jika maka. Jika maka. Nampak perkataan jika kan kat sini? Senang ingat. Nampak jika ni jadi kita tahu kalau pecah dua dia akan jadi jika maka. Dia tak akan jadi ayat lain. Tak akan ada. Jadi kamu jangan risau. Okay, so ini jawapan terbalik dia. Copy je ni. Maka PQR ialah poligon scatter. Dah siap dua implikasi. Nampak tak? Dia sama je. Cuma beza kita letak jika maka dan terbalikkan ayat dia. Ada soalan nak tanya? Okay. Seterusnya adalah beza pernyataan akas songsangan dan kontrapositif. Kita terus pergi pada general dia ni. Ni memang kamu kena hafal dia punya apa ni? Term-terms ni supaya senang. Ni memang kena ingat lah. Ni kena ingat ni. Kita tengok apa benda tu Jika P maka Q. Contohlah kalau pernyataan di sini dibagi. Tu
Okay, untuk yang pertama ni, dia bagi penyataan dia jika M sama dengan 3, maka 3 pula. Maka 10 darab M sama dengan 30. Contoh. Okay, maka 10 darab M sama dengan 30. Ini statement dia. Okay. Ini pernyataan dia. Contoh soalan minta, berikan akas bagi pernyataan di bawah atas ni. Kamu buat apa? Tukar saja kedudukan. Akas tukar kedudukan. Dia akan jadi, jika belakang ni 10 darab M sama dengan 30, maka M kita 3. Nampak tak? Tukar kedudukan untuk akas. Akas ni just tukar kedudukan. Tak, kita tak buat apa-apa pun. Kan? Akan bertukar akas Jelas tak sangat ni? Untuk akas. Gini ke? Okey. Yang lain boleh faham tak ni? Ni ada kat dalam ni. Respon sikit. Boleh ikut tak ni? Boleh. Okay. So jika ni negation nama dia. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu apa? Negation. Nah, sekejap. Aduh. Penafian. Kamu guna penafian. Sebut tilda P. Tilda P. Jika tilda P, maka tilda Q. Okay, dalam bahasa Inggeris, negation P, negation Q. Okay, so ini maksudnya apa? Ini maksudnya tidak. Simbol ni maksudnya bukan ataupun tidak. Okay, jadi ayat dia akan jadi macam mana? Okay, dia adalah ayat daripada pernyataan, cuma kita just bukankan dia. Tidakkan dia. So dia akan jadi macam ni. Jika M tidak sama macam ni dengan 3, maka 10 darab M tidak sama dengan 30. Nampak tak? Kita tidakkan kedua-dua pernyataan ni. Berdasarkan pernyataan di atas. Yang paling first ni. Kalau yang bawah ini pula, kita menidakkan kita punya akas. Ni akas kamu ni, yang nombor 2 ni. So dia akan jadi jika 10 darab M tak sama dengan 30, maka M ni tak sama dengan 3. Okay, maka M tidak sama dengan 3. Wah. So jadi macam ni. Itu kontrapositif. Okay, next. Sebenarnya kita nak tentukan ni. Nilai kebenaran. Yang benda bawah ni. Benda bawah ni penting So nilai kebenaran. Tengok sini. Ni. Okay. PQ benar. Okay. Kalau ni pernyataan lah, jika P maka Q. Nampak tak? Ni implikasi Nama dia. Ni melibatkan implikasi. Bukan yang dan tu. Bukan yang dan atau tu, bukan. Ini yang melibatkan implikasi. So jangan confuse. Okay. Ni adalah nilai kebenaran untuk soalan yang melibatkan implikasi. Implikasi Nilai kebenaran untuk implikasi.
Okey. Tengok. Tengok yang pertama. Okay, cikgu tak payah tengok atas. Kita nak tengok ni dulu. Pernyataan ni. Jika P benar, Q benar, maka seluruh pernyataan tu akan jadi benar. Bila masa dia akan jadi palsu? Kalau P kamu benar, Q kamu palsu, baru dia akan jadi palsu. Jadi kamu tak payah hafal semua ni. Tak payah hafal benar-benar, palsu benar. Memang payahlah nak menghafal. Jadi untuk ni kamu hafal yang mana yang ganjil je. Okay, kamu ingat macam ni. Kamu hafal ni je. Kalau benar, P palsu, automatik pernyataan kita palsu. Maksudnya pernyataan belakang ni tak boleh palsu. Melainkan kedua-dua palsu boleh jadi benar. Okay, tengok . Jika M sama dengan 3, maka 10 darab M sama dengan 30. Pernyataan ni benar. Benar, automatik dia jadi benar. Seluruh pernyataan jadi benar. Contoh kalau tiba-tiba kita cikgu buat macam ni . Cikgu tukar ni. Cikgu letak dekat sini 50. Jika M sama dengan 3, maka 10 darab M sama dengan 10. Ini benar. Okay, kita akan anggap pernyataan pertama ni benar. Okay, M kita 3. Okay, so belakang ni 10 darab M 50. Benar ke ni? Palsu. Automatik seluruh pernyataan ni jadi palsu. Ini yang kamu ingat. Benar, kalau belakang ni palsu, seluruh pernyataan akan menjadi palsu. Okay, seluruh pernyataan jadi palsu. Nah, itu yang kamu kena ingat. Cuba tengok . Ini sama juga. Jika Q maka P. Okay, maksudnya kamu kena ingat apa? Tak payah tengok yang depan. Maksudnya kamu kena ingat apa? Kalau depan ini adalah benar, belakang ni palsu, automatik dia jadi palsu. Sama juga macam ni. Kalau sini benar, sini palsu, baru dia akan jadi palsu. Okay, apa-apa kes yang lain, dia tak akan jadi palsu. Okay, itu conclusion yang kita boleh buat. Kalau sini benar, sini palsu, dia jadi palsu. The whole statement jadi palsu. Kalau sini benar, sini palsu, the whole statement akan jadi palsu. Kalau sini, sekejap, negation P. Q. Sama juga. Jika sini benar, sini palsu, automatik the whole statement akan jadi palsu. Maksudnya sebenarnya benda sama je. Kalau sini benar, sini palsu, maka dia akan jadi palsu. Jadi, conclusion tak payah hafal table ni. Mana yang depan dia benar, belakang dia palsu, dia akan jadi palsu. Okay? Dia akan jadi palsu. Sekejap kat sini, palsu. Cuba palsu. Jom kita cuba buat latihan supaya lebih nampak. Okey. Ni. Okey, tengok soalan ni. Okay, soalan contoh ni, contoh 13. Cikgu explain sikit. Aku masuk dia ni. Okay, tengok ni. Kita tengok pada implikasi. Kan saya cakap ni mengenai implikasi yang kamu kena ingat ialah benar, palsu, maka last sekali dia akan jadi palsu. Ni yang kamu kena ingat. Untuk implikasi jika maka. Okay, untuk implikasi jika maka, benar palsu boleh akan jadi palsu. So tengok jika 2 darab 3 sama dengan 6. Ni benar. Yes, dia adalah benar. Betul lah 2 darab 3, 6. Maka, cuba cek. Ni palsu ke benar ni? 8 tolak 2 darab 3. Tekan kereta, betul ke jawapan dia 18? Betul tak kalau tekan ni jawapan dia 18? Salah kan? Salah, palsu, betul. Dapat jawapan lain. Okay, so bila betul, cikgu buat pangkah. Pangkah tu maksudnya palsu lah.
Betul pangkal, benar, palsu, automatik dia akan jadi palsu. Statement keseluruhan ni jadi palsu. Cuba letak sini palsu. Statement pertama ni. Dia tengok akas. Tak kisahlah akas ke apa, tak penting pun akas ni. Just tengok ni. 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Okey, ini penuh, benar ke palsu? Ni palsu statement ni tadi kita dah tengok. Okey, so cikgu buat pangkal. Menunjukkan dia palsu. Palsu tapi ini benar. Ingat, kalau ini keadaan dia, dia akan jadi benar walaupun depan ni palsu. Maksudnya dia yang kamu kena ingat kalau belakang ni palsu, kalau depan ni betul, belakang ni palsu, baru dia jadi palsu. Kalau yang lain semua dia jadi benar. Okay, cuba tengok ni 2 darab 3 tak sama dengan 6. Salah ni. 2 darab 3 sama dengan 6. So ini salah, ini palsu. Maka 8 tolak 2 darab 3 tak sama dengan 18. Ini palsu ke benar? Ini adalah benar. Okay, pernyataan ini benar. So 8 tolak 2, kan? 8 tolak 2 darab 3 mana? Jawapan dia memang bukan 18. Jadi automatik seluruh statement jadi benar. Ini jawapan dia adalah 8 tolak 2 ni benar. Okay, yang ni jawapan dia palsu. Ingat, benar, palsu, automatik jawapan dia jadi palsu. Faham tak? Tak kisah implikasi akal susahnya, tak payah tengok benda ni. Okay, yang kamu kena tengok, kalau implikasi ni, kita kira implikasi lah ni, jika maka ni. Maka dia punya ni, syarat dia yang ni. Sahaja yang kamu kena hafal. Okay, jika benar, maka palsu, maka jawapan dia automatik palsu. Faham tak? Ikut tak ni? So, tak payahlah takut tengok benda ni. Okay. So, kita buat. Okay. Ni dia suruh tentukan benar ke palsu. Bila semua ni kamu kena hati-hati. Semua ni sangat sensitif. Okay. Kataan semua. Dia semua dengan sebilangan. Kalau semua ni maksud semua kena betul baru jadi betul. Semua poligon punya hasil tambah sudut pandang 120. Palsu lah. Okay, palsu lah. Sebab apa? Kalau segi 4 pun poligon juga. Tapi segi 4 sudut pendalaman dia bukan 180. Sudut pendalaman dia adalah 360. Siapa yang tak ingat? Adakah yang tak ingat macam jadi sudut pendalaman? Sudut pendalaman. Sudut pendalaman tak silap cikgu dia ada bagi kot dalam periksa kamu. Okay, dia N tolak 2 darab 180 dengan keadaan N ni adalah bilangan sisi. Okay, bilangan sisi. Contohlah kalau kita ada segi 4 sisi dia ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 sisi. So maksudnya N dia 4 dah. N dia 4. Masuk dalam formula ni kamu akan dapat 4 tolak 2 darab 180 akan dapat 360. Inilah sudut pendalaman dia bagi segi 4. So dah automatik dah salah dah segmen yang pertama ni. Okay, palsu jadi terus. Melainkan kalau dia kata sebilangan poligon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 120, maka automatik betul. So memang ada sebilangan poligon iaitu bentuk segitiga. Hanya bentuk segitiga yang sudut pendalaman dia 120. Faham tak ni? Tengok. Boleh Ke dia blur? Boleh, okey. Selalu sangat. Okey, ni. Ni tadi dah. Yang B ni dia sebilangan. Sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Betul? Ada nombor 2. 2 ni nombor perdana dan dia adalah nombor genap. Jadi betul. Statement ni akan jadi benar. Benar. Okey. 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Okey. So faktor ni apa benda pula? Faktor tu maksudnya kita cuba bahagikan. 20 boleh bagi dengan 4? Boleh. 20 boleh bagi 4. 20 boleh bahagi dengan 8? Tak boleh. Okey, kalau kamu bahagi, kamu akan dapat perpuluhan. Ni tak boleh. Yang ni boleh. Okey, ni dan dia guna. Bukan, mana? Betul lah dan. Ingat, dan ni dua-dua betul baru jadi betul. Jadi automatik statement ni jadi palsu. Sebab apa? 8 ni bukan faktor bagi 20. 8 bukan.
bukan faktor. Okay. Record. Jadi ini statement ni adalah palsu. Kalau atau dia salah satu, 6 atau 36 ialah gandaan 9. Okay. Ni kita tahu dia palsu. Tak apa. 36. Gandaan ni maksudnya sifir 9. Dia ada dalam sifir 9. 36 ada tak dalam sifir 9? Ada. Benar. Jadi palsu atau benar, dia akan jadi benar. Cukuplah ada satu benar, dia automatik jadi benar. Macam tadi yang disebut. Okay. Okay, terus ni kita nak pergi pada hujah. Hujah ni boleh bagi kepada dua. Satu induktif, satu diduktif. Okay, cuba tengok ni. Ni contoh-contoh hujah. Sekejap. Umum dan khusus. Cuba tukar ni. Hujah ni pun biasa masuk dalam biasa. Dah habis 4 minit. Okey. Hujah ni senang cerita. Sekejap. Bagi conclusion kat bawah ni. Hujah diduktif ni, dia adalah diduktif. Dia daripada umum jadi khusus. Okay, pernyataan yang umum. Umum, dia jadi satu pernyataan khusus ni maksudnya spesifik lah. Spesifik, umum dan spesifik. Kalau induktif, dia adalah khusus, maksudnya dia spesifik, dia pergi kepada umum. Contohnya, terus pada contoh, tengok pada atas. Balik diduktif betul lah. Diduktif umum khusus. Induktif khusus umum. Okay. Tengok pada contoh ni. Sekejap. Tengok contoh A, B, C ni memang jelas lah. Apa? Kita tengok contoh ni baru kamu nampak. Macam ni takut tak nampak kan. Ini contoh dia. Tengok contoh pertama. Dia suruh tentukan khusus ke umum. Kadang-kadang ada juga soalan suruh tentukan khusus ke umum. Tengok ni. Luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Nampak tak ni bagi formula umum? Kamu nak cari apa bulatan pun mesti kena guna formula ni. So ini namanya umum. Lepas tu nampak tak? Statement yang seterusnya dia bagi yang khusus. Dia bagi tahu jejari bulatan. Bulatan A mempunyai jejari 7 cm. So ni dah spesifik dah. Dia dah khusus dah. Khusus. Sampailah dia buat kesimpulannya luas bulatan A ialah 154 cm kuasa 2. So jelas sekali dia boleh buat satu kesimpulan khusus mengenai bulatan A ni punya luas. Jadi umum pergi kepada khusus. Ini nama dia adalah diduktif. Diduktif. Biasanya soalan nak periksa dia bagi atas ni. Ni sampai sini. Lepas tu dia akan kata buat satu kesimpulan diduktif. Jadi jawapan kamu mestilah kamu kata kesimpulannya luas bulatan A ialah 154 cm. Macam mana kamu dapat ni? Kena guna formula ni. Pi darab J kuasa 2. 22/7 darab 7 kuasa 2. Kamu akan dapatlah 154 cm tu. Faham tak ni? Ni cara nak buat kesimpulan diduktif. Tengok pada ni. Semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Nampak tak semua? Bila dia nampak dia kata semua, ini maksudnya umum. Semua ni merujuk kepada benda yang umum. Dia betul semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. 72 ialah gandaan. Dia cuba nak spesifikkan. Dia cuba nak khususkan jadikan nombor tu adalah 72. So ni yang benda khusus. Last sekali dia buat satu kesimpulan
yang khusus iaitu kesimpulan didaktif nama dia. So nama kesimpulannya adalah kesimpulan didaktif. Boleh ikut tak ni? Nampak tak? Okay, sekejap cikgu nak explain sikit. Maka, okay, kamu tak faham part ni ke yang A tu? A ke B? Okay, kita balik A balik. Cikgu cut dulu ni Contohlah soalan bagi macam ni. Ni dia dah bagi semua. Soalan biasa dia bagi 2 kat atas tu je. Ni contoh soalan. Soalan bagi macam ni. Okay, soalan dia akan sebut buat kesimpulan didaktif. Dia akan bagi 2 atas ni je. Macam ni, dalam bukutan ni dah bagi semua. Siap dengan jawapan tu dia dah bagi kat bawah. Ni dalam soalan periksa dia bagi macam ni. 2 je dia bagi. Dia bagi 2. So, kita kena buat kesimpulan didaktif. Nampak tak dia dah bagi umum? Lepas tu dia bagi tahu khusus. Ni umum. Ini adalah khusus. Okay, jadi kita tahu last kali mesti kena bagi tahu something yang khusus naik bulatan A. Kamu kena cari apa? Kena cari luas. Sebab kamu dekat atas ni, kamu mesti kena guna apa yang dia bagi umum ni. Mesti kena guna apa yang dia bagi umum ni. Sebenarnya maksudnya soalan ni sebenarnya suruh cari yang ni. Cari ni jika dia bagi information yang bawah. Okay, so jawapan dia akan jadi luas. Okay, sama dengan pi J kuasa 2. Pi ni nilai dia adalah 22/7. Tahu kan? Pi ni 22/7. Dia memang satu nombor ni pengalar. So memang fix nombor ni. Darab dengan jejari. J ni jejari J dia adalah 7. 7, nampak tak ada kuasa 2? Tekan kuasa 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 154 unit dia. Ni cm kan? So dia akan jadi 154 cm kuasa 2. Kita buatlah ayat sikit. Kesimpulannya, luas apa? Luas bulatan A. Mesti kena khusus, spesifik. Luas bulatan A ialah 154 cm kuasa 2. Dah siap. Boleh ikut tadi? Boleh ikut tadi? Okey. Tengok yang ni pula. Ni pun sama. Sebenarnya dia akan bagi 2 yang di atas ni. Dia bagi 2 kat atas ni. Sekejap. Sebentar bukan dia terfaham. Okay, soalan akan kata buat satu kesimpulan didaktif. Sama juga macam tadi. Okay, jadi kita dah tahu semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3 ni umum. Sebab dia ada sebut perkataan semua ni dah keyword dia lah umum. 72 ialah gandaan 6. Kalau 72 gandaan 6, okay, ni kan nampak tak dia sebut ayat pertama ni, gandaan 6. Dan sini pun bawah ni disebut gandaan 6. Jadi, kamu waktu nak buat kesimpulan kena beritahu apa yang dia belum sebut. Kesimpulan dia 72. Okay, 72 ni disebut sekali lah. Tadi tak 72 kan. So, kena bagi tahu sekali. Yang last kali mesti kena khusus. Kena sebut 72 ni. 72 ni yang tak sebut lagi tadi. Ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Ini jawapan dia. Kesimpulan. Boleh ikut? Okay. Tengok pula. Ni induktif. Ni kita panggil induktif. Nampak tak? Atas ni khusus nama dia. Khusus. Dia spesifik. Dia letak. Dia ada nombor. Okay, dia spesifik. Dia bukan formula. Dia ada nombor. Daripada khusus, soalan suruh keluarkan formula. Inilah kita panggil sebagai umum. Formula ni lah umum. Faham tak? Ini kita panggil induktif. Ni nama dia induktif. Okay? Macam mana nak selesaikan ni? Jom kita buat. Biasa soalan bagi macam ni.
Bagi macam ni je. Kita buat kat tepi ni. Okay. So, soalan dia buat kesimpulan induktif. Dia kan sebut macam ni. So, kamu kena buat apa? Tengok kat sini. Apa yang sama, apa yang berbeza. Semua ni sama kan? Satu, sama, 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 sama. Bulatkan yang sama. Ini pun sama ni. Sama, 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 sama. Jadi, apa yang sama, kita tulis dulu dekat bawah ni. Ini sama dengan satu, sama. Ni ada kuasa kosong, letak kuasa kosong ni. Apa yang berbeza ni? Satu, dua, tiga, empat. Yang berbeza itulah kamu kena ganti dengan huruf N. Ni 1, 2, 3, 4. Jangan tulis 1, 2, 3, 4. Ganti dengan huruf N. Lepas tu letak sini dengan keadaan N kamu adalah, tulis balik ni. 1, 2, 3, 4. Ke koma, dot, dot, dot. Siap. Inilah kesimpulan dia. Inilah jawapan dia. Inilah kesimpulan. Boleh kot? Okay. Jom kita buat yang ni sikit. Macam luar sikit. Okay. Ni sama juga. Induktif ni nama dia. Sebab dia daripada nombor, dia keluarkan formula. Itu kita nama dia adalah induktif. Dia buat kesimpulan induktif juga ni. Sama dengan soalan atas ni. Okay. Okay, so apa yang sama? 2, 2, 2, 2. Semua ni sama. Tulis balik bawah ni 2. Buka bracket. Nampak tak dalam bracket ni semua nombor lain? 1, 2, 3, 4. Letak sini N. Okay, lepas tu ada kuasa 3 ni semua sama. 3, 3, 3, 3. Letak sini kuasa 3. Semua ni ada tolak 4. Semua taling ke sini tolak 4. Ni belakang ni sebabkan tak sama langsung. Tak payah tulis. Untuk mata dia. Tulis So ini je lah jawapan dia. 2N kuasa 3 tolak 4 dengan keadaan N sama dengan apa yang berbeza tadi? 1, 2, 3, 4. N kamu ni mesti ikut turutan. Mesti 1, 2, 3, 4 ataupun 0, 1, 2. Salah ikut turutan lah. Dah. 3 titik. Ni kot. Ini nama dia induktif. Kesimpulannya. Bawah ni nak ada kesimpulannya. Senanglah. Tengok ini nama dia adalah semua. Semua ni maksudnya umum. Umum pergi kepada khusus. Ini nama dia adalah didaktif. So didaktif nama dia. Okay, semua murid 4 jilid mendapat A dalam ujian matematik. Camelia murid 4 jilid. Nampak tak dia khusus? Dia sebut nama. Jadi kesimpulannya Camelia mendapat A dalam ujian matematik. Nampak tak? Dia sebut balik. Apa dia? Ya. Tak ada. Takkan. So tak payah risau. Okay. So Camelia murid 4 jilid. So dia sebut balik nama Camelia ni. Sebab ni adalah umum. Khusus. Khusus sebut balik Camelia. Apa yang dia belum sebut lagi? 4 jilid dah sebut. Potong 4 jilid ni. Ni yang belum sebut. Kena bagi tahu dekat kesimpulan. Mendapat A dalam ujian matematik. Nampak? Mendapat A dalam ujian matematik. Okay. Tengok pada ni. Ni pun ada harimau ialah karnivor, singa ialah karnivor, buaya ialah karnivor, penguin ialah karnivor, maka semua haiwan ialah karnivor. Ni dia bagi contoh. Dia bagi macam-macam nama haiwan kat atas ni. Okay, harimau, singa, buaya, penguin. Macam-macam nama harimau disebut. Macam-macam nama haiwan disebut. Lepas tu bawah ni dia buat satu kesimpulan umum. Nampak tak? Maka semua haiwan ni ialah karnivor. Ni umum ni semua ni.
Maka ini akan jadi induktif. Sebab kesimpulan induktif pula. Induktif. Tak betul tak induktif? Okay, daripada last kali jadi umum. Induktif patutnya. Yes, dia adalah induktif. Lah. Sekejap. Okay, kita nak belajar premis sikit. Boleh kan? Premis ni senang sangat. Dia sama juga macam kesimpulan yang kita belajar tadi. Kita buat sedikit latihan mengenai premis. Jom kita buat ni. Dah, ni bukan dah. Baik. Biasanya soalan periksa ni contoh soalan periksa lah ni. Ni. Contoh 18. Kita nak tunjuk semua, tunjuk 2 je. Okey, ni je. Bentuk suatu hujah deduktif yang sah bagi setiap situasi yang berikut. Sebenarnya soalan, biasanya periksa dia akan bagi siap-siap premis 1, premis 2. Dia akan tulis benda ni. So, kamu tak payah risau. Memang dia bagilah benda ni. Kamu just letak je. Okay. So, ini kamu buat apa? Ayat pertama ni lah kamu punya premis 1. Ni cikgu garis tu. Ni premis 1. P1 cikgu garis ni premis 1. Okay, yang ni okay, warna hijau ni adalah premis 2. Okay, P2. Yang belakang sekali tu adalah kesimpulan. Dia memang ikut turutan. So, tak payah takut. Okay, ni memang ni kesimpulan. Siap. Kalau ni, pertama ni nama dia adalah premis 1. Tak, sampai sini. Jika X lebih besar daripada 0, maka X bernilai positif. Ni satu ayat. So, ni premis 1. Okay, yang second statement ni adalah premis 2. Last sekali adalah kesimpulan. Macam tu susunan dia. Dah faham? Boleh? Okay. Jom kita buat satu lagi soalan. Lepas ni kita boleh stop Contoh 19. Ni pun adalah contoh periksa. Soalan periksa. Okay, tengok tu. Kita tulis kesimpulan. Okay, kerana dia bagi kesimpulan sudah tulis premis 1, premis 2. Tak kisahlah macam mana pun. Semua nombor bulat ialah nombor nyata, 38 ialah nombor bulat. Dia dah sebut dah. Jadi apa yang ni kita bulatkan. Ni khusus ni. Semua kan. Semua tu adalah 38. Dia sebut dah. Apa yang dia dah sebut kita bulat, kita potong. Nombor bulat dia dah sebut. Maksudnya jangan sebut pasal nombor bulat di bawah ni. 38 ialah nombor nyata. Mana yang tak sebut itulah kita tulis. 38 ialah nombor nyata. Boleh ikut Okay, ni. Okay, statement yang seterusnya. Jika ini mempunyai punca nyata, maka ini bersama dengan kosong. Okay, nampak tak? Ni mempunyai punca nyata. Nampak tak? Disebut secara khusus. Okay, dia bagi nombor kat sini. Ini secara umum dia letak A, B, C je. Mempunyai punca nyata. Okay, jadi dia dah sebut dah punca nyata ni. Okay, punca nyata dah sebut. Inilah yang bawah ni, inilah benda tu. Ini adalah dia punya benda ni. So, cikgu bulatkan yang ni. Ini yang kita kena sebut dekat kesimpulan nanti. Okay, ni cikgu potong sebab dia dah sebut tadi mempunyai punca nyata. Jadi apa yang belum sebut yang kita letak bawah ni? Maka
2x kuasa B kuasa 2 tolak 4AC besar sama dengan kosong. Kita kena masukkan nilai. So, di umuman yang khususan. P kamu adalah P. So, cikgu kata maka B itu adalah P. Jangan tak B. Tak P. P kuasa 2 tolak 4. A kamu adalah 2. Ini A. Ini kuadratik Tahu kan bentuk kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, ikut susunan. Ni A, ni B, ini C. Belakang negatif 2. A kamu adalah 2, C kamu adalah negatif 2. Okay, maka letak je macam ni, tak payah selesai. Letak situ besar sama dengan kosong. Dah siap jawapan dia. Apa tak kena masuk nilai yang khusus ni. Okay, khusus ni ke dalam yang atas ni. Dia berbeza sedikit je dengan yang atas. Yang tadi kita memang salin terus nombor nyata. Tapi ni kita kena masukkan ke dalam ni. Jika garis lurus ni selari dengan pasti S, maka M sama dengan kosong. Okay. Nampak tak disebut apa? M tidak sama dengan kosong. Ini hampir sama dengan mana? Dia hampir sama dengan ni. Cuma beza ini ada perkataan ini. Bila dia campur letak ni, ini maksudnya bukan. Maksudnya perkataan depan ni yang kamu nak kena salin nanti pun kamu kena sebut bukan. Okay, letak sini maka salin balik semua ni. Cuma letak perkataan bukan. Maka garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okay, tidak ataupun bukan selari. Tidak selari dah lebih sesuai. Tidak selari dengan faksi X. Ikut? Ikut tak? So itulah jawapan dia. Okey. Ini kita akan sambung next class Contoh 20. Next class contoh 20. Okay, dah itu saja. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Welcome. Welcome. Oh.